Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haikal bin Muhammad Mahir, bernombor matrik KAN A17853. Jadi hari ini saya nak membuat video tugasan refleksi individu di mana saya diminta untuk menjawab soalan melalui video. Okey, jom kita mulakan. Proses pembelajaran saya sepanjang kursus ini ialah kami perlu menyiapkan blog di website Weebly dan menyiapkan infografik Canva di dalam Flowchart, dan seterusnya menyiapkan video melalui Putun, dan akhir sekali menggunakan aplikasi augmented reality dan gamification. Okey, soalan pertama ialah tugasan yang telah diberikan kepada anda memerlukan anda berperanan sebagai teacher designer. Apakah yang anda faham dengan istilah teacher designer? Bagaimana tugasan-tugasan yang telah dibuat dibangunkan sepanjang kursus ini boleh membantu anda sebagai teacher designer, dan seterusnya dalam perancangan penyediaan penyediaan bahan pengajaran apabila anda mula mengajar di sekolah nanti. Okey, istilah yang saya faham tentang teacher designer adalah seseorang guru perlu menjadi efektif dalam sesi pengajarannya. Guru-guru perlu melakukan transformasi bilik darjah, kurikulum dan pembelajaran profesional guru. Teknologi pengajaran adalah reka bentuk pengajaran dan pembangunan pengajaran, dan ia merupakan proses sistematik dan reflektif dalam menterjemahkan prinsip-prinsip pembelajaran dan pengajaran dalam perancangan bahan-bahan pengajaran, aktiviti, sumber maklumat dan penilaian. Dengan pendekatan pedagogi ini, dibantu oleh teknologi digital, dapat mengubah persekitaran pembelajaran hari ini dan mewujudkan pembelajaran untuk masa depan. Sehubungan itu, persekitaran pembelajaran mungkin lebih relevan dengan dunia yang berubah, lebih berkesan dalam memenuhi harapan masyarakat dan mengurus sumber pendidikan dengan lebih berkesan. Okey, tugasan yang selesai saya siapkan sepanjang kursus ini telah membuka minda saya untuk menjadi lebih kreatif dan sentiasa peka dengan maklumat-maklumat terkini agar dapat menarik minat pelajar-pelajar saya kelak. Okey, tugasan-tugasan yang diberikan juga memberi pendedahan tentang kaedah-kaedah terbaru dalam pengajaran terkini bagi membantu pembelajaran yang lebih efektif, seperti contoh mencipta bahan bantu mengajar melalui laman web Weebly dan penggunaan augmented reality. Okey, soalan kedua ialah apakah kriteria yang penting bagi anda dalam proses merancang, membangun dan seterusnya membuat penilaian bahan pengajaran? Kongsikan perkara yang dipertimbangkan sepanjang menyiapkan tugasan berkumpulan anda, iaitu melalui video, multimedia dan gamifikasi dan juga AR. Okey. Kriteria yang penting bagi saya dalam proses merancang, membangun dan membuat penilaian bahan pengajaran adalah kesesuaian terhadap pelajar dan objektif yang harus dicapai dalam pembelajaran tersebut. Ini kerana apabila saya merancang sesuatu bahan mengajar, saya haruslah melihat dari segi kesesuaian pelajar-pelajar tersebut supaya bahan mengajar yang saya hasilkan tepat dan mudah difahami mengikut kesesuaian mereka. Sebagai contoh, mereka ingin mengetahui lebih spesifik tentang posisi pengumpan dalam sukan bola tampar. Saya perlu merancang pembelajaran yang dapat memberikan mereka kefahaman lebih mendalam mengenai posisi pengumpan. Dengan ini, ianya dapat membantu saya merancang dan menilai bahan pengajaran dan hasil pembelajaran yang saya akan hasilkan kelak. Okey, soalan yang ketiga ialah apakah pengalaman terbaik anda sepanjang menyiapkan tugasan berkumpulan? Ceritakan kenapa. Okey. Sebenarnya banyak pengalaman yang terbaik saya sepanjang menyiapkan tugasan-tugasan yang diberi ni lah. Lagi-lagi tugasan yang berkumpulan memerlukan sumber tenaga daripada ahli-ahli kumpulan yang lain. Jadi salah satunya pengalaman terbaik saya apabila saya bersama bukan saya lah, tapi kawan saya, dia menceritakan kepada saya dan bersama-sama dengan ahli kumpulan yang lain. Kami dah menyiapkan tugasan Blipa dan juga AR apa semua, dah siapkan video, cuma nak masukkan, nak uploadkan tu, nak combinekan video tu memerlukan kesabaran yang tinggi, dan saya lihat sendiri bagaimana kesukaran dan juga ketabahan ahli-ahli kumpulan saya yang lain, dan ada yang cuba untuk give up dan memerlukan tahap sabar yang sangat-sangat tinggi lah, kerana masa tu masing-masing down dan juga kesukaran internet dan rangkaian internet yang sangat tidak kuat, lagi-lagi dengan
situasi sekarang ni. Jadi memang masa tu down gila dan masing-masing rasa macam nak stop buat tugasan ni, tapi ada backup masing-masing, we got each other, dan kami berjaya lah. Dapat tiba-tiba ada satu hari tu cuba nak upload dengan hanya sekali je, tiba-tiba dah boleh upload. Dan sangat pahit lah, walaupun pahit saya rasa ada manisnya, dan itu boleh menjadikan pengalaman terbaik lah sepanjang tugasan untuk menyiapkan tugasan video berkumpulan ni. Okey, soalan seterusnya, apakah masalah yang dihadapi semasa menyiapkan tugasan berkumpulan? Bagaimanakah anda dan kumpulan menyelesaikan masalah tersebut? Sebenarnya kami dah kami berempat telah berkumpulan sejak banyak SEM, sejak SEM sebelum ni pun kami dah berkumpulan. Jadi kami faham dan kami tahu skop tugasan yang mahir dalam setiap ahli kumpulan kami. Jadi kami ada 4 ahli. Kami dah faham lah setiap seorang punya skop tugasan dan kemahiran masing-masing. Cumanya masalah seperti sekarang ni, apabila kami satu dunia menghadapi pandemik COVID-19, jadi masalah ini timbul. Apa masalah dia? Masalah dia kami tidak boleh bersemuka semasa berbincang, dan rangkaian internet kurang dan tidak stabil. Dan masalah-masalah seperti ini kami selesaikan seperti mana-mana ahli yang kurang rangkaian internetnya, tidak stabil, hanya perlu mencari maklumat dan tentang augmented reality, dan selebihnya membantu ketua kumpulan untuk menyiapkan tugasan tersebut. Dia tidak perlu untuk melakukan major editing tentang video, dan kami faham, dan kami juga mengambil benda itu sebagai memang kami faham, sebab tak semua mempunyai internet yang kuat, dan macam itulah kami selesaikan masalah tersebut. Sejauh manakah kooperasi anda dalam kumpulan telah membantu dalam menyiapkan tugasan kumpulan? Okey, dalam video tugasan Putun, seperti yang kita tahu, kami menggunakan tajuk TOTEPS dan juga RISE, di mana TOTEPS ialah tentang diet seimbang, dan juga RISE menceritakan tentang cara penyembuhan luka atlet. Jadi saya sebagai seorang atlet memberi maklumat yang lebih tepat kepada ahli-ahli saya dan juga ketua kumpulan. Tugasan AR pula, saya membantu ketua kumpulan saya dalam menyiapkan AR dengan mencari maklumat mengenai bagaimana menggunakan AR dan maklumat tentang bahan bantu mengajar dalam AR tersebut. Okey, apakah perkara utama yang anda telah pelajari sepanjang menyiapkan tugasan khusus ini? Apakah penambahbaikan yang anda boleh fikirkan? Okey, perkara utama yang telah saya pelajari sepanjang menyiapkan tugasan khusus ini adalah terdapat pelbagai platform untuk pengajaran dan pembelajaran. Selain dari menggunakan pembelajaran bersemuka atas talian seperti Microsoft Teams dan Google Meet, sesi pembelajaran dan pengajaran juga boleh dilakukan menggunakan aplikasi berkonsepkan belajar dan main seperti augmented reality dan video Putun. Dengan adanya pelbagai platform ini, ia akan memudahkan pelajar untuk mengakses kepada pembelajaran atas talian. Apakah pandangan anda tentang peranan guru dan inovasi dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di rumah? Pandangan saya tentang peranan guru dan inovasi dalam konteks PDPR adalah guru harus lebih kreatif dan efisien dalam kaedah pembelajaran dan pengajaran di atas talian dengan menggunakan pelbagai platform yang sedia ada. Ia dapat membantu untuk menarik minat pelajar supaya lebih fokus dalam pembelajaran mereka. Dengan adanya inovasi dalam konteks PDPR, ia akan memudahkan guru untuk meletakkan maklumat pengajaran yang lebih singkat tetapi isi yang padat. Sehubungan itu, pelajar-pelajar akan lebih mudah untuk memahami apa yang mereka pelajari. Okey, ada soalan tambahan. Bagaimana tugasan yang telah dibuat itu boleh membantu dalam perancangan penyediaan bahan pengajaran apabila anda berada di sekolah nanti? Okey, tugasan yang saya lakukan dan bersama ahli kumpulan ini dapat membantu bahan perancangan penyediaan, di mana kami belajar tentang cara-cara untuk menyiapkan video-video dan juga bahan pengajaran yang lebih padat. Jadi benda-benda semua, perkara-perkara yang kami lakukan ini, tugas-tugasan yang kami lakukan ini akan membantu kami sepanjang kami melakukan bahan penyediaan semasa di sekolah nanti. Okey, jadi itu saja video refleksi daripada saya sendiri
Semoga kita berjumpa lagi. Bye bye.